Wallahulladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai atau yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan turn on notification untuk channel ni supaya anda tak terlepas untuk dengarkan kisah-kisah seram untuk episod-episod yang akan datang. Okey, saya memperkenalkan diri saya Irene, pencerita untuk kisah seram pada hari ini. Kisah yang pertama ini berlaku pada tahun 2021. Diceritakan oleh seorang lelaki yang saya beri nama sebagai Faiz dan juga Ariel, bukan nama sebenar ya. Ariel dan Faiz ni, dua-dua ni jenis peminat tegar tengok cerita wayang dan suka sangat tengok midnight movie. Sebab Ariel dan Faiz ni rasa macam kalau tengok cerita-cerita seram ni dekat wayang, rasa macam lebih feel. So, nak dijadikan cerita, satu hari Ariel dan Faiz bercadang untuk pergi tengok satu cerita seram yang memang popular. Cerita tu memang tengah hangat lah di pasaran masa tu. Tapi Ariel dan Faiz ni pergi wayang masa tu dah 2 minggu selepas cerita tu rilis. So macam biasa, Ariel dan Faiz pergi book untuk midnight movie. Faiz dan Ariel pun masuk dekat dalam panggung wayang. Tak ramai pun pengunjung malam tu. Diorang tengok adalah lebih kurang dalam 10 orang termasuk diorang. So memang sangat-sangat tak ramai. Seat diorang row yang paling belakang sekali. Setengah jam cerita dimainkan, tiba-tiba skrin dekat depan pup, hitam. Satu wayang jadi gelap. Terpadam semua lampu. Ariel tanya dengan Faiz, "Faiz, kenapa ni? Tiba-tiba gelap je." "Tak tahulah. Masalah teknikal kot." Tengah-tengah keadaan suasana yang tengah gelap tu, tiba-tiba Ariel dan Faiz dapat dengar ada satu suara yang sayup-sayup kedengaran. Suara seorang perempuan tengah menangis dekat bahagian belakang. Dia menangis yang macam sedih sangat. Korang boleh bayangkan tak, dalam keadaan gelap, wayang yang gelap, tiba-tiba dengar suara orang menangis. Tak semena-mena Ariel dan Faiz ni dua-dua terpandang ke belakang. Bila terpandang ke belakang, diorang nampak dekat bahagian paling atas sekali dan row paling kiri sekali, hujung sekali, ada seorang perempuan tengah duduk. Perempuan tu berbaju lusuh, berambut panjang, dan perempuan tu menundukkan wajahnya sambil macam tengah menangis. Ariel dan Faiz ni dua-dua terkejut dan pandang depan balik. Dan pop, terus screen on. Tapi Ariel dan Faiz ni dia rasa macam dah tak sedap lah. Aduh, siapa pula yang diorang nampak tadi tu? Tiba-tiba dekat skrin tu, satu scene makhluk dekat dalam cerita tu tengah mengilai. Mengilai dengan sangat kuat. Dan hilaian dekat dalam skrin tu dah habis. Tapi Ariel dan Faiz dengar ada sambungan hilaian daripada belakang. Masa tu Ariel dan Faiz dua-dua pusingkan kepala dan terpandangkan perempuan tu. Diorang terkejut tengok perempuan tu pun pandang ke arah mereka sambil ketawa dan mengilai. Ariel dan Faiz masa tu dah rasa memang bukan manusia ni. Terus Ariel cakap dengan Faiz, "Faiz, jomlah kita gerak. Aku rasa macam sesuatu je ni." Faiz pun ambil beg galas dia dekat kaki. Bila diorang on the way keluar, tiba-tiba diorang terpandang balik dekat arah belakang untuk make sure betul ke perempuan tu manusia ke orang. Bila dua-dua pandang, kosong, tak ada orang pun kat belakang tu. Ariel dan Faiz dua-dua berlari pergi dekat lift. Ariel cakap dengan Faiz, "Faiz, kau pergi ambil kereta, aku bayar tiket parking sekejap." Bila Ariel tengah bayar tiket parking, Faiz pun datang bawa kereta dekat dengan Ariel. Tapi dari jauh Ariel nampak dalam kereta dekat seat belakang Faiz ada kelibat seorang perempuan berbaju putih. Rupa dia sama macam perempuan yang diorang nampak dekat dalam panggung wayang tadi tu. Ariel masa tu buat tenang je lagi. Dia buka pintu. Bila dia masuk dalam kereta, dia tak cakap apa-apa pun dengan Faiz. Tiba-tiba bau wangi sangat dekat dalam kereta. Dan Ariel cakap dengan Faiz macam ni,
Faiz, kita pergi singgah mamak kejap lah. Aku lapar lah. Faiz pun macam pelik lah. Sebab dia tahu Aril ni bukanlah orang yang suka lepak mamak. Tapi dia layankan je lah. Lepas je dah 30 minit macam tu lepak mamak, dia orang pun balik. Masuk je dekat dalam bilik, tiba-tiba bunyi guruh yang sangat kuat dekat luar. Macam hari nak hujan. Bila dah siap-siap nak tidur, tiba-tiba dekat tingkap bilik dia orang dengar macam bunyi ketukan. Tek, 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 tek. Banyak kali. Tapi dua-dua tak hiraukan, dua-dua selubung pura-pura tidur. Esok pagi baru tahu yang Aril dan Faiz ni dua-dua pura-pura tidur je sebab terganggu dengan bunyi ketukan tu. Esoknya Faiz tanya dengan Aril, Aril, kau dengar tak semalam bunyi ketukan dekat tingkap? Aku dengar, tapi aku don't know je lah, malas nak layan. Semalam kenapa aku ajak kau pergi mamak? Lah, kau dah lah tak suka lepak mamak. Masa kau on the way pergi ambil kereta tu, aku nampak dekat seat belakang perempuan yang sama kita nampak dekat dalam panggung wayang tu. So, tahulah Faiz kenapa Aril ajak dia pergi mamak sebelum balik rumah malam tu. Selalunya orang tua pesan, kalau kita kena kacau dekat satu tempat atau ada sesuatu yang ikut kita balik rumah, kita jangan terus direct balik rumah. Pergi singgahlah dekat somewhere, dekat McDonald's ke, mamak ke, supaya benda tu tak direct balik ke rumah ikut kita. Kira macam tumpangkan dia sekejap, so berhentikan dia dekat satu tempat yang lain lah sebelum kita balik rumah. Kisah yang kedua ini saya kirakan sebagai kisah legend lah, sebab cerita ni berlaku pada tahun 1990-an. Diceritakan oleh seorang lelaki yang agak berusia. Saya panggil dia sebagai Pak Samad. Okay, Pak Samad ni seorang pemandu teksi di Terengganu. Dia sangat-sangat mahir, dah 30 tahun bawa teksi. Tahu semua jalan-jalan di sekitar Terengganu. Okey, nak dijadikan cerita, Pak Samad ni jenis orang yang tak percaya sangatlah benda-benda macam mistik ke, yang seram-seram ni, sebab dia rasa dia bekerja sebagai pemandu teksi yang mana kadang-kadang dia terpaksa untuk bekerja sampai lewat malam. Dia rasa dia kena jadi orang yang berani dan tak boleh nak percaya sangat benda-benda yang macam ni. Nak dijadikan cerita, satu hari ni Pak Samad baru saja menghantar seorang penumpang di kampung Kuala Abang. Bila Pak Samad on the way balik ke rumah dia di Paka Terengganu, dia akan melalui satu kawasan iaitu kita panggil sebagai Bukit Bauk. Sebelum LPT2 dibangunkan pada tahun 2014, jalan nak ke pantai timur, simpang siur jalannya, malah berlaku banyak sangat kemalangan yang meragut nyawa. Bila sampai dekat Bukit Bauk, dia ternampak ada seorang perempuan sedang berdiri di tepi jalan. Pak Samad ni rasa macam was-was juga. Nak berhenti ke tak? Ini kalau bukan orang, naya juga ni. Tapi kalau orang, kesian pula. Nak tak nak, Pak Samad pun berhentikan juga dia punya kereta dekat tepi budak perempuan tu. Bila berhentikan kereta, budak perempuan tu pun tegur Pak Samad. Dia cakap, minta maaf pakcik. Pakcik boleh tak tumpangkan saya pergi rumah mak ayah saya dekat depan? Tak jauh pun daripada sini. Tapi saya cakap awal-awal yang barang-barang peribadi saya tadi semua telah diambil. Jadi saya tak ada duit. Pak Samad pula rasa macam kesian dengan budak perempuan tu. Pak Samad kata tak apa dek, naik je. Pak Samad akan tumpangkan adik. Lagipun kita satu jalan ni. Dalam setengah jam sampai di destinasi rumah budak perempuan tu, iaitu di tepi jalan je. Pak Samad kata, dah sampai dek. Budak perempuan tu pun turun dan ucapkan terima kasih kepada Pak Samad. Esoknya, Pak Samad terima tempahan kereta sewa, iaitu teksi, dengan sangat banyak. Ramai orang nak tempah dia. Dan dalam seminggu, rezeki Pak Samad sebagai pemandu teksi sangat mencurah-curah. Pak Samad pun jadi macam pelik. Ada kaitan ke dengan budak perempuan yang aku hantar hari tu? Bila dah jadi macam tu, Pak Samad ni bertekad nak pergi balik tengok rumah tu. Betul ke rumah tu ada? Ke malam tu rumah tu ada? Tapi bila siang hari tak ada. Bila Pak Samad pergi balik dekat rumah tu ada lagi dekat tepi jalan. Pak Samad bagi salam dan yang keluar ada sepasang suami isteri. Minggu lepas saya ada hantar seorang budak perempuan ke sini. Dia tu anak cik ke? Serta-merta makcik tu menangis. Makcik tu cakap, ya, saya memang ada seorang anak perempuan. Tapi cik sebenarnya dia dah meninggal 2 minggu yang lalu. Pak Samad punyalah terkejut. Pak Samad kata, biar betul cik, saya baru hantar dia minggu lepas. Takkan 2 minggu yang lepas dia dah meninggal? Lepas tu pak cik tu pun cakap, ya cik, kalau cik tak percaya, mari saya tunjukkan kubur anak saya. Pak cik tu pun bawa lah Pak Samad pergi dekat sebuah kawasan perkuburan dekat-dekat dengan rumah tu.
dan dia tunjukkan kubur seorang budak perempuan. Dan betul lah, budak perempuan itu adalah anak kepada pasangan suami isteri tersebut. Okey, pengajaran daripada cerita yang kedua ni, kalau kita ni bertugas selalunya balik lewat malam, kita kena jadi orang yang sangat-sangat kuat dalam dan luar. Dan selalu berdoa dengan Allah supaya Allah lindungkan kita walaupun tengah-tengah malam. Dan jaga diri walau di mana jua anda berada. Kepada yang masih belum subscribe lagi channel ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe, turn on notification supaya anda tak terlepas mendengar cerita-cerita seram untuk episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.